Bismillahirrahmanirrahim. Aulawiyatul kaifi al kam, keutamaan kualiti ke atas kuantiti. Bukan bermakna kuantiti tak penting, tapi kalau berlaku pertembungan kita utamakan kualiti. Minal aulawiyatil muhimma syar'an taqdimul kaifi wan naw'i 'ala al-kam wal hajam. Falaisatil ibrah bil kathrah fil adat. Sebab tu kita dalam ilmu tasawuf kita tak penting ramai student. Al-Imam Abdul Salam Bashash, dia anak murid seorang iaitu Abu Hasan Asy-Syadzili rahimahullah. So tak penting anak murid ramai ataupun sikit, yang penting al-ibrah itu nau'iyah, quality student. Sebab Izzuddin Abu Hasan Asy-Syadzili walaupun dia belajar seorang tetapi dia dapat menyebarkan ilmu kepada ramai orang. So kadang-kadang nasib seorang guru ni tak ada habuan, tak banyak anak murid dia, tetapi itu bukanlah mi'yar kepada kegagalan ataupun kecemerlangan. Jadi kita yang penting kita puas hati, pembelajaran yang kita buat itu dia faham. Macam Pirami katalah, tak apa, teater ni tak ramai tengok tak apa, tapi yang tengok tu dia akan sebarkan kepada orang lain. So kita macam tu juga, kita nak ilmu kita ni walaupun kata yang main masjid tu 2-3 orang, tetapi disebarkan. Dalam masa sama tak apa kita mempertingkatkan kuantiti, namun yang lebih penting kualiti pengajaran kita tu. Sebab tu kita galakkan guru takmir ini mengajar guna kitab. Sekali-sekala tak apalah ceramah jemputan, tapi kalau kita habis, nanti saya akan keluarkan buku iaitu Syarahan Ringkas Safiratun Najah. Itu boleh guna untuk mengajar. Ini dah ada nanti fiqh pengurusan masjid, boleh guna untuk mengajar. Pilih kita Arab, ada mata arba'in. Macam-macam kitab ulama kita ada. Yang penting orang yang dengar tu dia ada outcome. Makna dia, saya sepanjang ikut pengajian ustaz ni, alhamdulillah sembahyang saya perbetul, ibadat saya perbetul, hubungan saya yang jiran dapat perbetul. Kita kena mengajar masyarakat macam mana dia mendapat faedah. Bukan banyak ketawa. Setengah pemikiran dia duduk fikir macam mana aku nak bagi orang gelak. Tak betul macam tu, boleh nak gelak-gelak, tetapi itu bukan maqasid. So kita kena ada plan, kita kena ada study, kita tengok keupayaan masyarakat. Dan akhirnya bila dia belajar kelas kita setahun, alhamdulillah, yang mana kerah jadi sederhana, yang mana tak tahu tentang sembahyang, tentang wuduk dia tahu, dia belajar. Yang ni yang kita kena selalu perhatikan dalam pembelajaran dan pengajian kita. Wala bidhakhama fil hajam, bukan yang tengok yang besar sampai berjuta-juta. Innamal madaru ala naw'iyah wa kaifiyah. Itu yang kita nak. Laqad dhamma al-Quran al-aktsariyah idza kana ashabuha mimma la yaqilun. Kalau orang tu tak berakal, buat apa ramai pun. Sebab itu dalam slogan tasawuf disebut la taqtar bi kasratut turuq. Jangan tertipu dengan golongan yang ramai ni. Kita yang penting kita pastikan pembelajaran kita itu sahih. Mengikut qawaidul ilmi yang telah ditetapkan oleh para ulama kita. Sebab itu kita ajak kitab mazhab. Sebab mazhab ini ab'ad an daripada kelemahan. Sebab telah ditapis oleh ribuan para ulama. Bukan tak ada kelemahan, tetapi dari segi risiko tu sangat sedikit dan minima. Sebab telah ditapis sekian lama oleh para ulama. So mengajar mazhab itu lebih selamat daripada mengajar tidak ada mazhab. Karena dari sudut risiko, seperti kata Syekh bin Bayyah, risiko untuk beramal dengan pendapat Syekh tu terelak. Baik. Walaysa al-muhim, walihada laysa al-muhim an yakthura adadul nas. Bukanlah penting sangat, tapi penting dah juga, bukan menafikan ramai orang. Walakinnal muhim an yakthura adadul mu'minin as-salihin. Yang penting banyak orang soleh. Sebab itu kita jangan berbangga ahli ramai kalau macam kita ada ahli yang aktif berapa?
dalam perniagaan. Orang dah buat berniaga kan. Bukan itu yang penting. Yang penting ialah macam mana kita ini mendapat data. Kita ada 4,000 guru takmir di seluruh Malaysia dan 1,000 lebih di utara. Apakah outcome yang kita dapat sekarang ni? Kita ada mesej, kita baca mesej JAKIM, kita baca mesej risalah guru takmir, apa yang kita patut buat? So kita programkan, yang kita laporkan, kita apa yang kita mengajak supaya dapat diaudit. So ini benda yang penting. Kalau kita tak dapat pergi surau, kita rakam di Facebook supaya gerak kerja guru takmir ini dipantau. Dia laksanakan nak tugas dia. So kita berusaha sedaya upaya mempunyai kitab yang terbaik untuk masyarakat dengar, sebab masyarakat mereka tak mau baca kitab, mereka nak dengar kita ajak mereka. Kita nak bagi coklat ke mereka. Yadhkuru kathirun al-hadith an-nabawi. Banyak orang ada ulang hadis Rasulullah ni. Tanakahu tanasalu takatharu takthuru fa inni mukathirun bikumul umama. Beranaklah, kahwinlah, beranak banyak-banyak, kamu akan jadi banyak kerana aku berbangga. Tapi mesti ada syarat. Banyak di sini maksud yang kualiti, bukan banyak yang tidak berkualiti. Walakinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yubahiya al-umama bil jahlah. Dengan kejahilan Rasul tak bangga. Ataupun bil fasaqah, kumpulan jahalah ataupun kumpulan yang jahat. Wala bil zalimin, kalau ramai yang buat zalim, nak buat apa? Innama yubahi bit tayyibin al-amilin an-nafi'in. Itu yang kita nak. Jelas Sebab tu Rasulullah bersabda, an-nas ka'ibili mi'atin la tajidu fiha rahilatan. Manusia ni macam mana kambing, unta ada 100 ekor, tapi dalam 100 itu nak cari seekor pun susah untuk ditunggang. So manusia kita tak mau macam tu. Ramai kumpulan kita ada 4,000 orang guru takmir. Kita nak 4,000 ini aktif, produktif, dinamik. Itu slogan kita. Aktif, proaktif, dinamik. Kita sentiasa peka. Kita adalah pemain bola yang bergerak. Bukan penyokong. Penyokong dia menjerit dia. Kita adalah pemain bola yang berstrategi. Yang ada hadaf untuk skor. So kita ada skor, iaitu kita nak mematangkan masyarakat dengan ilmu. Ini tugasan kita. Dalalatan nadratin naw al-jaid fin nas. Ini menunjukkan sangat sedikit orang yang hebat di kalangan manusia. Kanadrati rahilah salihah di safar, seperti mana unta yang sedikit yang boleh ditunggangkan. Jadi kita berusaha untuk memantapkan diri kita. Sebab tu kita kena melabur duit. Ramai orang melabur, misalnya dia dapat duit, dia perbaik rumah dia. Dia tukar kereta dia, dia perbaik motor dia. Tapi tak ramai orang melabur untuk bina diri dia. Yang ni kita kena ingat. Asatizah tak apa, labur duit sikit, pergi belajar bahasa Arab, pergi belajar Quran, kelas talaqi. Ini percuma. Tapi cari benda yang kita bayar. Pasal apa kita sanggup simpan duit untuk kegunaan duniawi. Perbaik bilik air, perbaik dapur. Tapi untuk bangunkan diri kita, sudut ceramah bagi lebih mantap, hafalan Quran lebih bagus, kefahaman hadis makin meningkat. Kenapa kita tak guna duit kita sebulan 100-200 untuk beli buku? Ramai orang alpa. Dia sanggup melabur untuk bina rumah dia, tapi dia tak sanggup melabur untuk bina diri dia. Dan dia sangat kedekut untuk bina diri dia. Fatafawutu fi banil insan aktsaru minhu fi jami'il fada'il wal anwa' al-ukhra min al-hayawan. Beza kita dengan binatang banyaklah. Perbezaan kita di sudut kelebihan dan seumpama dengan dia. So ini kita ada banyak benda yang kita boleh kejar. Hayawan fungsi dia sedikit, fungsi kita banyak.
Kita boleh macam-macam, kita boleh dipanggil mempertingkatkan skill kita. Skill menulis, skill bercakap, skill berfikir, skill mengajar, skill menggunakan bahasa yang orang kampung mudah faham. Kita sentiasa menimba ilmu. Innana mula'un, kita terlampau teruja dengan jumlah yang banyak bil kam wa bil kathrah. Tetapi kita tidak dapat. Misalnya ramai ceramah. Daripada ramai-ramai betul 3,000 ni, siapa yang boleh baca kitab macam kita baca? Saya harap insya-Allah dalam kelas ini ramai di kalangan kita boleh baca kitab ini. Sebab tak mau saya seorang yang baca kitab ni. Semua boleh baca dan boleh bawa kepada masyarakat. Seperti kata Imam Syafi'i, kalau boleh semua ilmu aku ni semua orang tahu supaya tidak ada orang yang memuji aku. Namun di zaman kita sekarang ni hak mengajaknya lebih tahu. Sebab dia seorang baca kitab, dia seorang pulun. Yang ni kita tak mahu. Kita nak semua orang bawa risalah ilmu. Sebab solusi masyarakat al-hallu al-haqiqiyu huwal ilmu. Penyelesaian sebenarnya adalah ilmu. Ilmu penyelesaian kita. Sama ada ilmu wahyu, ilmu sains, ilmu kehidupan, semua benda diselesaikan dengan ilmu. Itu adalah dia punya kharitah dia. Itu adalah strategi dia. Itu adalah orang kata apa, jalan penyelesaian utama dengan ilmu. Bukan dengan politik. Bukan dengan duit, tetapi dengan ilmu. Baik. Itu kaedah yang pertama, tuan-tuan boleh baca lah. Okey, kita tengok cerita Sayyidina Umar. Satu ketika ba'atha Umar Ibn al-Khattab Amr bin al-As di fathi Misr wa ma'hu 4,000 jundi faqat thumma talaba minhu madadan fa'amaddahu bi 4,000. Dia hantar Amr bin al-As ke Mesir dengan 4,000, dia minta tambah, dia bagi lagi. Wa ma'hum 4,000. Dan Umar kat dia dapat orang kan. Qala Umar qul wahidun minhum bi 1,000. Sebab apa? Setiap yang ada kat aku ni seorang sama dengan 1,000. Nilai dia tinggi. Sebab semuanya ada rijal-rijal belaka. Dan satu hari Sayyidina Umar ajak cara berangan. Ruwiya anhu annahu jalasa yawman ma'a ba'di ashabi fi dari rahbah. Satu kawasan yang luas. Faqala lahum tamannaw, cuba berangan tengok. Faqala ahaduhum atamanna an yakuna li mil'u hadhihi dar darahum min fiddatin. Aku berangan kawasan rumah ni daripada perak untuk aku infak fi sabilillah. Fiqha fi sabilillah. Macam sekarang orang berangan. Banyak orang berangan. Saya nak sekolah besar, nak surau. Dia punya berangan dia sebenarnya itu bagus. Tapi tak ramai yang berangan, ya Allah. Kita nak orang boleh baca kitab, faham zaman, boleh faham bahasa Arab. Itu lebih penting daripada bina bangunan tinggi. Kita di Guru Takmir tak perlu bangunan besar. Kita perlukan yang ni saja. Tuan-tuan ada laptop, hadiri. Kita tak perlu bangunan, tak perlu kantin, tak perlu apa-apa. Sebab kita lebih i'tina rijal daripada bangunan. Ihtimam bil insan qabla al bunyan. Di waktu zaman sekarang ni orang berlumba-lumba bina bangunan, tetapi kita tak nampak mereka bina insan. Tak tahu ajak apa di sekolah. Belum tentu ni duduk ketik derma lagi ni. Kita ubah cara kita. Bukan salah, tetapi ini cerita Sayyidina Umar. Dia kata aku nak infak, ada duit banyak. Sayyidina Umar tak kata apa. Benda tak salah. Wa tamanna akhar ayakuna mithla dhahaban. Dia kata biarlah aku ada emas, aku nak unfiqha fi sabilillah. Tapi Umar kata apa? Lakinni atamanna mil'a hadidar rijalan. Aku berangan kalau satu rumah besar ni ada orang yang hebat, mithla Abi Ubaidah ibn Jarrah wa Mu'adz bin Jabal wa Salim maula ibn Abi Hudzaifah fa asta'miluhum fi sabilillah.
Kalau siapa perasan di zaman sekarang ni, kita tidak mampu membina rijal. Kita lebih banyak membina bangunan. Bangunan terlampau banyak. Di situ bangunan, di sana bangunan. Namun, tak ada yang faqih, betul-betul faqih. Yang qari'un, yang hafizun. Sangat boleh dibilang jari. Anak murid 500, 600, 700. Tetapi bila kita test, tak boleh cakap Arab, tak boleh baca kitab Arab, tak boleh faham masalah. Ada isu. Iaitu kita terlampau melihat kepada kuantiti dan kemegahan bangunan. Lebih baik kita infak, beli kitab dan kita buat program macam ni. Ada duit, kita infak untuk kos-kos. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan mampu ajak semua masyarakat. Kos ada, tuan-tuan pun dapat buku PDF free dan sebagainya. Itu lebih afdal daripada kita cari bangunan. Baik. Itu yang pertama. Seterusnya, ini bidang kita. Aulawiyatul ilmi 'alal amal. Dalam bidang pemikiran, kita nak utamakan ilmu ke atas gerak kerja. Sebab itu guru takmir wajib saya sekali menambah ilmu. Jangan kita hanya mengharapkan orang ramai, kita sendiri kena pergi training dan sebagainya. Min ahammil aulawiyatil mu'tabara syar'an aulawiyatu taqdimi ilmi 'alal amal. Keutamaan ilmu ke atas amal. Fal ilmu yasbiqul amala. Paling kurang guru takmir kena khatam matan arba'in ataupun hadis riyadus salihin. Khatam matan Abi Syuja'. Dalam akidah kita ada kharidah. Kita ada matan nasafi. Yang ringkas. Sebab kita, macam mana kita nak ajak masyarakat dalam keadaan minda kita tak ada worldview, tak ada plan. Apa yang aku nak fahamkan masyarakat? Kita mesti nampak masyarakat ni seperti bangunan yang kita bina. Kita masukkan elemen akidah, elemen syariah, elemen akhlak, elemen dunia. So, ini di antara apa orang kata apa? Kewajipan kita bersamalah. Al-Imam Bukhari wa fi hadis Mu'az al-ilmu imamun wal amalu tabi'u. Ilmu itu imam, amalan itu pengikut. Sebab itu dalam hadis kita tengok banyak menunjukkan kepada kepentingan belajar. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. So kesimpulannya kita kena belajar sebelum kita mengajar. Tengok muka surat 51 yang menjadi satu, kita perhabis kat sini je. Malam kita sambung kefahaman pula. Al-ilmu syartun fi kulli amalin qiyadiyin. Untuk jadi pemimpin politik, tentera, hakim, kena ada ilmu. Tidak boleh lantik daripada golongan yang jahil. Kita nak pimpinan akan datang, paling kurang misalnya ada diploma ke, degree ke, nak jadi pemimpin negara. Tak boleh hanya dengan pengalaman. Mana akan datang, mungkin disyaratkan siapa yang dah masuk bertanding ada pengetahuan tentang pengurusan pentadbiran. Kerana sebenarnya fungsi wakil rakyat adalah menguruskan rakyatnya untuk pembangunan. Untuk kehidupan. Bukan baca khutbah. Kita kena pulihkan kefahaman ini. Kajian yang kita buat, fungsi wakil rakyat bukan baca khutbah. Bukan baca doa orang mati. Bukan makan kenduri. Itu boleh ada masa pilah. Tapi itu bukan fungsi utama. Sebab nak baca khutbah, dah ada pelantikan kita, Jabatan Agama. Nak baca talqin, dah ada orang baca talqin. Nak jadi imam masjid, dah ada. So, setiap zaman sekarang dia ada tugas. Tugas dia adalah membangunkan kawasan dia dengan infrastruktur dan seumpama dengan dia. Dia ni faci lah, dia memudahkan urusan. Tapi masyarakat di Malaysia masih belum mencapai politik yang matang kerana dia memilih
orang yang dekat dengan dia yang boleh senang apa makan kenduri yang mesra rakyat lah. Itu bagus tetapi itu bukan syarat utama. Kalau kita nak jadi negara maju kena ubah sistem pemikiran. Tapi kalau kita meletakkan kriteria itu untuk menjadi wakil rakyat, kita tak boleh mencapai negara maju. Sebab dia buat kerja orang yang sedia ada. Tak ada wakil rakyat pun dah ada imam, dah ada kenduri apa. Kita nak dia buat apa? Dia mampu membina kawasan itu dengan pembangunan maknawi dan maddi. Dia buat kerja menyuarakan hasrat rakyat di parlimen dah itu. Itu tugas asasi sebenarnya. Tetapi ini bukan benda yang senang, berhajat kepada ilmu dalam ilmu politik. Begitu askar. Yang ni bila askar daripada training dan sebagainya, tapi tetap kena berilmu. Begitu dalam kehakiman. Syarat menjadi hakim mesti berilmu. Sebab itu kita ada diploma kehakiman. Sebab tidak boleh tiba-tiba jadi hakim tak ada diploma. Begitu yang kita harapkan pada satu hari nanti guru takmir pun akan dipertingkatkan lagi kualiti insya-Allah. Percayalah bila kita tingkatkan kualiti diri kita, masyarakat akan berubah secara tidak langsung. Perubahan masyarakat bergantung kepada perubahan kita sebab mereka dengar ceramah kita. Jadi bergantung kepada ilmu kita, hafalan hadis kita, hafalan Quran kita, hafalan ilmu kita. So, kita yang menyampaikan ilmu dengan penuh amanah kepada masyarakat. Muka surat sebelah, daruratul ilmi lil mufti, kepentingan ilmu untuk menjadi mufti, kepada mufti lagi lah. Sebab tu di Al-Azhar Al-Syarif, syarat untuk menjadi mufti mesti kuliah syariah dan bertaraf profesor. Memang syarat ketat lah. Umur mesti 45 tahun ke atas. Dan menulis dan diiktiraf oleh ulama tentang kekuatan syariah. So makna dia nak jadi, kita tak jadi mufti layak lah. Sebab nak jadi mufti mesti ustazun, doktor, mesti profesor penuh. Profesor Madya pun tak boleh. Itu syarat di Mesir. Sebab mereka mempunyai 500 fuqaha. Ramai. Yang hampir sama taraf ilmu mereka. Tak apa, kita pun syarat kita rendahkan sikit, tidak ada mufti lah kita. Tetapi poin dia, keilmuan fatwa tu dia mesti ambil kursus. Maksud nak jadi mufti mesti ikut kursus-kursus fatwa, menguasai ilmu bahasa Arab, ilmu usul fiqh, ilmu kaedah fiqhiyah, ilmu maqasid, ilmu fiqh itu sendiri. Mazhab dan fiqh muqaranah, barulah dia menjadi mufti yang mampu melaksanakan amanah dengan baik. Wa mithlu qada' al-fatwa wala fala yajuzu an yuftiya an-nas illa 'alimun mutamakkinun fi 'ilmihi. Mesti orang yang kuat ilmunya, agamanya, sebab kalau dia tak kuat ilmunya, wa illa haramal halal, dia akan mengharamkan benda yang halal. So ini di antara benda yang kerajaan, tanggungjawab kerajaan menyediakan satu madrasah ifta yang tersusun sistemnya supaya mereka ni lah yang akan menjadi AJK fatwa, yang menjadi pegawai fatwa dan akhirnya menjadi mufti bila mencapai tahap kematangan dan ilmu yang mantap untuk dia berinteraksi dengan masyarakat. Sebab jadi mufti bukan setakat ilmu kitab tetapi ilmu kemanusiaan juga diambil berat. Baik. Muka surat 54, daruratul ilmi lidda'iyah wal muallim. Kepentingan ilmu kepada pendakwah dan juga cikgu-cikgu. Kita sebagai guru takmir. Wa idza kana al-ilmu matluban lil qada' wal fatwa fa huwa matlubun kadzalika lid-da'wah wa tarbiyah. Sebab itu kalau pesan Engku Aziz, paling kurang kita ada buku baru sebulan 1 buah buku. Ustazah pun kena beli. Jangan beli gelang je ustazah. Ini musim gelang turun RM245 pakai RM1,000. Kedai buku siapa pun tak RM1,000. Sedangkan buku adalah lebih mulia daripada emas. Jadi kita harap guru-guru takmir kat sini, ustazah-ustazah, Siti Hajar, ustazah Zabidah, mana ustazah Fatinah,
1000 kedai buku. Ustazah Haslina sebulan sekali bawa RM100 beli buku. Tak rugi apa beli buku. Walaupun kita kata tak membaca lagi. Tak apa. Tak baca lagi pun beli. Orang yang berjaya membeli buku walaupun dia tak baca lagi buku tu. Ataupun dia tak perlukan lagi buku tu. Takut nanti bila dia perlukan, buku tu dah tak ada di pasaran. So, perlu perancangan. Engku Aziz selama 60 tahun, dia telah membaca 70,000 buah buku dalam 5 bahasa. Sebab itu Allah yarham Engku Aziz orang yang bijak. Sebab dia baca buku lebih daripada 70,000 buah buku. Kita kalau dapat baca buku 1000 buah pun dah okey dah. Cuba bayangkan, guru takmir telah membaca 1000 buah buku. Setiap guru takmir kita dibaca 1000 buah buku. Macam mana masyarakat kita? Jadi ini di antara masyru' galakkan untuk para asatizah memperbanyakkan buku di library di rumah sedaya upaya mungkin, insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah," ke atas ilmu, dakwah berdasarkan ilmu. Fa kullu da'in ila Allah min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yajibu an takuna da'watuhu ala basirah. Semua pengikut Rasulullah mesti berdakwah di atas ilmu. Wa ma'na hadha ay yakuna ala bayyinatin min da'watihi wa ma'rifatin mustabsiratin bima yad'u ilaih. Dia mesti berada dalam ilmu yang jelas untuk dia ajak orang. Fa ya'lam ila ma yad'u, dia tahu nak ke arah mana dia ajak orang. Siapa yang dia nak seru? Wa kaifa yad'u, macam mana dia nak ajak orang? Ini soalan. Why, what, how? Betul kita cakap betul tapi how tu tak ada. Bagaimana kita nak berdakwah? Itu kita kena belajar. Baik. Kemudian buka surat 56 sebagai penutup, kita buka soalan. Wa min muqtadayatil ilmi ay yajra'u minal ma'arif diniyah ma yutiqun. Daripada tuntutan ilmu ini kita kena ambil maklumat ilmu secukupnya yang termampu. Wa tasiru ma'idatuhum al-aqliyah wa la yuhaddatsu bima tunkiru uquluhum fayakunu dzalika fitnatan alaihim aw ala ba'dihim. Jadi antara ilmu dia mesti memberikan ilmu yang orang ramai mampu dan mengenyangkan perut mereka dan jangan membicarakan benda yang mereka tak mampu terima. So kita ajak masyarakat yang sesuai dengan mereka. Sebab tu tadi perbahasan ilmu kalam, tengok masyarakat tu macam mana. Mau masuk Islam ke, dah lama ke, Ustaz Yusuf? Maknanya kita mesti menjaga sebab wala yuhaddatsu bima tunkiru. Jangan dibicarakan kepada mereka benda yang akan mereka tak terima. Bukan tolak, tak terima. Takut jadi fitnah. So ini di antara tuntutan-tuntutan kepada kita mengenal pasti audien kita. Kalau mereka ni baru nak belajar bab sembahyang, kita tumpu bab sembahyang. Jangan cerita tinggi-tinggi maqam-maqamat yang tak sesuai dengan minda mereka. Tambahlah orang duk cerita rijalul ghaib lah apalah. Lagilah. Itu biarkan dalam kitab, baca bersama dengan mutakhassis. Sebab buku-buku tu dia ada alat dia. Bukan semua orang boleh baca. Jadi baca buku yang mudah, yang orang boleh terima, orang boleh faham. Itu lebih akrab, lebih dekat kepada qabul. Okey, wallahu a'lam. Mari kita sambung keutamaan kefahaman ke atas semata-mata hafal. Walaupun hafal tu sangat penting, faham lebih penting. Silakan soalan. Silakan tuan-tuan untuk soal jawab untuk soalan kita pada petang ini bersama dengan Maulana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia masalah dia satu yang macam guru takmir ni, dia mengajar di masjid ataupun di surau. Yang hak mengaji itu ada yang hak muda, ada yang hak tua, ada yang hak boleh tinggi, ada yang hak rendah, ada yang hak baru. Jadi kita nak masuk ilmu tu rasanya payah juga. Yang hak rendah
hak pandai tu dia letak hak tular je. Kita bagi hak tinggi sikit, hak rendah tu tak kerti dah tanpa. Jadi saya pun nak pening Ustaz. Pasal macam guru-guru hak di surau di masjid ni bukan serupa dengan sekolah. Kalau di sekolah tu mana darjah 1, darjah 2, 3, tahap-tahap dia maknanya ringkasan belajar pengajar tu ada. Jadi hak ni kita rasa kadang-kadang dia minta kitab tu. Kita nak kena minta ustaz baca kitab ni, minta ustaz baca kitab ni. Bila kita baca kitab ni agak tinggi sikit, hak bawah tu pakai tidur gitu ya. Jadi hak tu yang rasa payah sikit ustaz macam mana nak buat tu. Sebenarnya itu perlu perancangan kita. Kita sendiri yang ukur cara. Walaupun benda tu susah, kewajipan kita memudahkan kepada mereka. Itu fungsi guru. Memudahkan buku yang payah, subjek yang payah kepada masyarakat. So itu tanggungjawab kita. Kita sendiri yang mengenal pasti. Jadi kita tak boleh kata, daripada kita sendiri yang akan memudahkan bahasa, cara kefahaman, contoh-contoh yang masyarakat ni cerdik. Sebenarnya kita tak buat kajian. So ustaz kena duduk berdamping dengan mereka, tanya faham tak faham. Itu berdasarkan pengalaman dan kreativiti lah. Jadi kita guna buku yang rendah. Kadang-kadang ustaz rendah sangat, kami nak tinggi sikit. Nampak. Jadi mulakan benda yang basic, yang mudah, sirah, akhlaqiyah Rasulullah. Jadi benda-benda sedemikian dekat. Sebab Islam ni bukan agama payah. Islam, kelebihan dia yang dibuat kajian oleh Barat, sangat mudah difahami. So kita gunakan konsep tersebut. Jelas Ya. Saya pengalaman saya ajak fiqh medik, saya mudahkan fiqh medik. Sedangkan medik ni susah. Tapi kita cuba mudahkan supaya mereka faham. Sedaya upaya kita lah. Dan yang orang kampung faham isu-isu medik ni. Maknanya orang kampung bukan tak faham. Mereka faham, cuma kadang-kadang kita tak nampak keupayaan mereka. Orang Malaysia ni cerdik, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz memilih kitab Fiqh Awliyat yang ini, ada tak yang jenis lain yang dirasakan lebih mudah sedikit daripada yang ini? Ada terjemahan tulisan Dr. Nizam Abdul Qadir Fiqh Awlawiyat dalam bahasa Melayu di Telaga Biru. Boleh dapatkan, tengok website Telaga Biru. Dr. Nizam ya? Nizam Abdul Qadir. Sangat bagus. Berapa harga dia Ustaz? Dalam RM15 itu je. Di Kedah ni ada tak? Saya tak pasti. Kalau tengok kat kedai Darussalam, Ustaz ada Abdul Hadi di Al-Ustaz. Apa nama kitab tu? Fiqh Awlawiyat juga. Dia tiru yang ni lah. Dia ambil inspirasi daripada yang ni. Tapi contoh-contoh Malaysia. Contoh-contoh Malaysia.